Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda semua tu cerita-cerita di sebalik berita. Hari ini agak istimewa sedikit. Hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 khususnya bagi 6 negeri yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan untuk makluman anda semua, mungkin anda tertanya sedikit kelainan untuk cerita di sebalik berita segmen pada waktu ini. Sudah tentu kita ingin melihat kepada norma baru. Bila cakap tentang norma baru, khususnya bagi kami di penyampai berita khususnya kami bersiaran, ada setengahnya bersiaran di WTC dan setengahnya ada bersiaran di kediaman masing-masing, kerana inilah norma baru. Dan untuk waktu ini, sebab sebentar nanti saya nak bersama dengan Luqman Haris. Luqman Haris pun bersiaran dari rumah kalau anda berkesempatan untuk menonton buletin awal ni pada jam 4 petang tadi. Tetapi untuk waktu ini, Luqman kita simpan dahulu dalam segmen kedua. Tetapi segmen yang pertama ni saya nak bersama dengan Erna Lisa Osman, Wakil Esro Awani di Johor. Kalau diikutkan 6 buah negeri yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0, Johor antara salah satu negeri ataupun kawasan yang diperintahkan menjalani PKP. Jadi saya nak bersama dengan Erna Lisa. Kalau diikutkan, Erna memberitahu saya baru saja selesai membuat tinjauan udara untuk kita tahu di Johor secara khususnya Johor antara beberapa buah negeri yang masih lagi menerima bencana ataupun musibah banjir. Kalau diikutkan data, kalau di info bencana JKM ini, angka mangsa banjir masih lagi 3,279 mangsa banjir daripada 907 buah keluarga. Jadi kita melihat hari pertama PKP, juga kita melihat kepada musibah banjir yang masih lagi berlaku di Johor. Jadi mungkin Analisa boleh kongsikan sedikit hasil tinjauan hari pertama PKP ini. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Seperti sedia maklum, saya kini berada di lokasi SJR di mana Latuluan Johor Bahru ke Kuala Lumpur juga saya boleh katakan. Dan seperti sedia maklum, hari ini bermulalah 6 negeri termasuk di Johor menjalani pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan dapat saya kongsikan bersama bersama penonton Awani semua, di mana kalau dapat disaksikan pagi tadi kita sempat sebenarnya membuat tinjauan, Fauzi. Dan kalau nak ditanya adakah orang ramai mengikut SOP yang disediakan, saya boleh katakan ya, mungkin disebabkan pengalaman lama. Jadi orang ramai sudah tahu dah apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk pemakaian pelitup muka dan juga hidung, termasuk hand sanitizer itu sendiri. Kerana namun kita tidak boleh nafikan, Fauzi, pelaksanaan PKP ini juga sedikit sebanyak sudah tentu menjejaskan peniaga-peniaga termasuk usahawan-usahawan kecil umpamanya. Dan Esro Awani difahamkan pagi tadi Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche telah pun membuat rondaan ataupun operasi udara memandangkan Johor antara negeri yang terjejas teruk, iaitu di daerah Kota Tinggi. Dan bersama-sama saya pada petang ini ialah Ketua Polis Johor sendiri, Dato' Ayub Han Maidin Piche. Terima kasih Datuk kerana meluangkan masa bersama kami. Dan mungkin Datuk boleh berkongsi secara ringkas mengenai tinjauan udara pagi tadi. Pagi tadi saya dengan tim saya telah membuat tinjauan di kawasan Kota Tinggi. Kalau kita lihat sebelum ini PPS, Pusat Pemindahan Sementara, ada 25 pusat. So untuk hari ini telah pun dikurangkan kepada 22. Dari segi jumlah mangsa yang ada di PPS seluruh Kota Tinggi pun dah turun. Sebelum ni 2,700, untuk hari ini dah turun ke 2,155. Itu secara keseluruhannya. Kalau sebelum ni pun ada jalan-jalan yang ditutup di kawasan Kota Tinggi, sekarang semua jalan telah pun dibuka. Jadi secara keseluruhannya memang keadaan banjir pertama baik. Cuma apa yang kita bimbang ni adalah gelombang yang ketiga. So kita masih dalam keadaan bersiap sedia. Bimbang sekiranya gelombang ketiga ni menyebabkan banjir ni akan naik semula lah. Datuk, seperti Datuk katakan, PDRM Johor telah pun bersedia menghadapi gelombang ketiga. Mungkin ada orang kata penambahbaikan bagi menghadapi situasi banjir. Dan bagaimana Datuk melihat sendiri situasi penduduk di PPS, di penempatan PPS dari segi SOP-nya sendiri?
Saya tengok memang dah ada SOP yang kemas di semua PPS. Apabila saya melawat tadi memang dah ada daripada wakil KKM pun ada. Sekiranya mangsa-mangsa yang dipindahkan di PPS tersebut ada tanda-tanda ataupun ada gejala-gejala yang menyuruh kepada COVID, mereka akan diasingkan. Dan sekiranya positif, mereka akan dihantar ke pusat-pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan. Dan dalam kompaun PPS tersebut juga kita memang kita lihat semua pihak yang mangsa ni mengikut SOP yang dah ditetapkan. Hampir semua ada pakai tudung muka sebagainya lah. Datuk, kita di Johor bagaimana pula penumpuan SJR, mungkin ada pertambahan lokasi-lokasi dan bagaimana dengan laluan-laluan yang melibatkan pendatang asing tanpa izin? SJR kita masih kekalkan sebelum disiarkan darurat sebagainya pun kita ada 13 SJR yang diadakan khusus untuk op-benteng, iaitu untuk menyekat kemasukan parti-parti. Dan bermula pada semalam 12.30 malam kita telah menambahkan lagi 33 SJR, jadi jumlah keseluruhan yang ada hari ini adalah 46 SJR. Dan jumlah pegawai ataupun anggota polis yang terlibat adalah 218. InsyaAllah bermula pada esok kita juga akan mendapat bantuan daripada pihak ATM iaitu seramai 371 yang akan mengukuhkan lagi penugasan kita di semua SJR iaitu 46 SJR yang kita ada sekarang ni. Datuk, kadang-kala kita mungkin ada berlaku culas. Jadi bagaimana nasihat Datuk kepada pengguna? Mungkin ada sebilangan yang menggunakan alasan palsu untuk merentas daerah maupun negeri. Kita telah pun ada SOP kita. Sebarang pergerakan rentas negeri atau rentas daerah, kalau yang mana yang melibatkan kes-kes emergency ataupun perlu membuat pergerakan, mereka perlu membuat permohonan di balai-balai yang berdekatan. Saya rasa tidak ada masalah. Ini bukannya PKP yang kali pertama, kita dah masuk PKP 2.0. Sekiranya pihak kita dapat mengesan mana-mana individu yang cuba untuk menipu kita, kita akan mengenakan kompaun. Kita pun telah mengeluarkan amaran. Mungkin untuk hari ini, esok dan lusa, kita masih lagi ada pertimbangan ataupun budi bicara. Tetapi untuk selepas pada tarikh tersebut, kita akan menguatkuasakan undang-undang kita, menguatkuasakan SOP kita secara kemas dan tegas. Tidak ada kompromi lagi. Baik Fauzi, itu antara perkongsian yang kami bawakan bersama Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche mengenai PKP yang dilaksanakan di negeri Johor ini sendiri, Fauzi. Lisa, kalau boleh, kalau Datuk masih ada di situ, kalau diikutkan dalam kenyataan Datuk semalam, di Johor secara khususnya bersempena dengan PKP ini, difahamkan terdapat 51 SJR sekatan jalan raya dan 1,040 pegawai polis dikerah ataupun ditugaskan untuk mengawal selia ataupun membuat kawalan di 51 SJR itu. Kalau boleh untuk hari pertama PKP di Johor setakat jam 5 petang ini, kalau boleh dikongsikan ada berapa ramai tahanan kes-kes yang telah pun melanggar arahan ataupun perintah PKP khususnya di Johor? Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan setakat pada petang ini, pada hari ini, hari pertama SJR dilakukan, sudah ada rekod yang mereka yang melanggar SOP tertentu ataupun bagaimana, Datuk? Yang pertama dari tahap pematuhan masih lagi dalam jangkaan 97% pematuhan. Statistik yang lengkap kita hanya akan dapat pada pukul 12.30 malam ini. Baru kita dapat statistik berupa kompaun sebagainya lah. Kita daripada tunggu hingga tengah malam ini. Tahun dahulu, PKP tahun dahulu. Jumlah keseluruhan, statistik saya memang tidak ada. Tapi dari segi pematuhan, masih bermain di dalam 98, 97, 96 itu. Dari segi tahap, orang kata tahap kesempurnaan rakyat-rakyat Johor dalam mengikuti SOP, bagaimana pemerhatian dan pandangan Datuk sendiri? Tahap apa tu? Tak dengar. Tahap pemerhatian SOP rakyat-rakyat di negeri Johor. Tuhan, saya kata alhamdulillah setakat ni walaupun masih ada lagi sebilangan kecil yang masih melanggar SOP ataupun tetapkan, tapi secara keseluruhannya
rakyat Johor ni mematuhi SOP yang telah kita tetapkan. Sebab tu yang tadi saya katakan tahap pematuhan tu 97% dan 98% itu memang tinggi. Baik Fauzi, itu perkongsian bersama Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche. Baiklah, terima kasih. Kalau boleh sampaikan terima kasih saya kepada Dato' Ayub Han Maidin Ali Piche, Ketua Polis Johor. Dan kalau boleh dalam 1-2 minit ni, Erna mungkin boleh kongsikan sedikit. Tadi dikatakan pengalaman itulah yang membuatkan ramai orang ramai khususnya di Johor, kalau diikutkan daripada statistik yang dikongsikan oleh Dato' Ayub Han tadi pun 97-98 kadar peratusan orang ramai patuh kepada SOP. Tetapi dalam skop bidang kerja ataupun cabaran wartawan itu, kita tahu PKP pada tahun lalu cukup berbeza kalau dibandingkan dengan PKP pada kali ini, PKP 2.0. Kerana kalau diikutkan PKP 2.0 ini, satu lagi cabarannya adalah untuk Lisa sendiri untuk membuat ataupun membuat liputan banjir. Jadi mungkin boleh dikongsikan dalam 1-2 minit ini cabaran wartawan, Erna Lisa, cabaran untuk membuat liputan. Betul tu Fazi, kalau menyentuh soal cabaran atau pengalaman para pengamal media dalam mengikuti SOP ketika kita membuat liputan, saya tidak nafikan kadang-kala rakan-rakan kita ni sedikit culas, betul, sedikit culas. Namun dalam kegairahan kita mencari liputan ataupun sesebuah berita itu sendiri, kami pastikan SOP itu dijaga sebaik mungkin dan menjadikan contoh di setiap sidang media di IPK umpamanya, kita juga telah ditetapkan jarakan setiap wartawan yang membuat liputan pada setiap sidang media. Dan contohnya di lokasi banjir umpamanya. Begitu juga di lokasi banjir di mana kalau ada pengamal media yang membuat liputan, jarak masing-masing pun memang sudah mengetahui, jaga jarak masing-masing. Okey, baiklah, terima kasih kepada Erna Lisa Osman. Erna adalah Wakil Esru Awani di Johor bagi perkongsian tinjauan hari pertama bagi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan khususnya di Johor. Kerana Johor antara 6 buah negeri yang terlibat sama dalam Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Sampai dah cerita berehat seketika, kembali selepas ini.